Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafai bin Saleh. Saya dari kelas DPHU 5I. Saya bersama rakan sekumpulan saya iaitu Hasif Lokman daripada kelas 5G. Hari ini saya akan menerangkan tentang hak pelanggan iaitu TTPM, tata cara memfailkan tuntutan ganti rugi. Apa itu TTPM? TTPM ialah singkatan daripada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Ianya adalah saluran alternatif kepada pengguna membuat tuntutan tebus rugi pembelian barangan atau perkhidmatan. Memfailkan tuntutan pembelian barangan atau perkhidmatan yang tidak memuaskan dan berkualiti yang dibekalkan oleh peniaga dan memberi perkhidmatan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang tuntutan yang boleh dituntut. Antara tuntutan yang boleh dituntut yang pertama ialah jika harga yang mengelirukan. Harga yang mengelirukan itu boleh dibawa maksud jika dia mengiklankan, jika syarikat tersebut mengiklankan harga tetapi bila kita membeli secara walk-in dan harga yang berbeza. Daripada situ kita boleh membuat tuntutan. Yang seterusnya, tawaran pemberian percuma. Tawaran pemberian percuma boleh diberi contoh, dia mengiklankan barangan percuma jika selepas diklaim dan mendapati barangan tersebut ada bayarannya, kena bayar. Yang seterusnya, bekalan barang tidak dapat. Seperti contoh, kita membeli barang online atau dari Instagram dan sudah membuat pembayaran serta barang tersebut tidak sampai dan tidak dapat kita miliki. Yang seterusnya, tawaran pemberian hadiah. Tawaran pemberian hadiah ni kita boleh dapati di kedai yang mengiklankan free gift. Tetapi free gift tersebut tidak wujud ataupun tidak, memang tak ada pun. Yang seterusnya, tawaran selagi stok masih ada. Tawaran selagi stok masih ada. Dan yang ke-6 pula, isu standard keselamatan barang dan perkhidmatan. Seterusnya, saya akan menerangkan sikit sebanyak tentang kes-kes menarik yang tidak boleh difailkan di TTPM. Kes pembelian lembu atau pelaburan pembelian anak pokok getah, pembelian ikan untuk pelaburan, pembelian cacing dan lintah untuk diternak. Itu saja. Yang seterusnya saya akan menerangkan bagaimana hendak menuntut di TTPM. First kali, kita perlulah menyatakan butiran tuntutan dalam ruang yang disediakan. Dan yang seterusnya, jumlah amount yang dituntut tidak melebihi RM50,000 Malaysia. Jika bawah daripada RM50,000 itu boleh dituntut. Yang seterusnya, tuntutan boleh dituntut sah dalam masa 3 tahun sahaja.
Okay, itu saja daripada saya. Saya akan meneruskan present ini kepada kepada Hasif Lokban. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Hasif Luqman bin Syahrudin daripada DPHU 5G, dan pada hari ini saya akan menerangkan tentang jenis-jenis tuntutan yang biasa difailkan kepada TTPM. Dari segi barangan, kebiasaannya masyarakat ataupun umum akan membuat aduan kepada TTPM berkaitan tentang apa-apa jenis barangan yang gagal berfungsi ataupun tidak mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Seperti contoh alat ganti kenderaan, yang mana jika berlaku apa-apa kerosakan terhadap barang-barang alat ganti kenderaan yang baru sahaja dibeli, maka pengguna berhak untuk melaporkan kepada TTPM supaya tindakan dapat dijalankan. Dan seterusnya juga perabot yang dibeli ataupun perabot yang dibeli secara online ataupun secara offline, iaitu di kedai. Jika terdapat apa-apa kerosakan, aduan boleh dibuat kepada TTPM terhadap kedai yang menjual tersebut. Seterusnya, jual beli kenderaan ataupun pertukaran kenderaan. Seterusnya, deposit kenderaan ataupun rumah. Seterusnya, barangan elektrik yang telah pun rosak. Seterusnya, juga telefon pintar yang dibeli dan gagal berfungsi dengan baik. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan serba sedikit tentang jenis-jenis perkhidmatan yang biasa difailkan di TTPM. Baiklah, kebiasaan yang berlaku, apa-apa kecelakaan ataupun kemalangan di atas jalan raya pastinya melibatkan kenderaan. Maka ianya akan melibatkan bengkel-bengkel kenderaan di sekitar di mana-mana lokasi. Maka setelah berlakunya kemalangan, kebiasaannya pihak bengkel kenderaan akan menggunakan insurans kenderaan tersebut untuk membuat tuntutan bagi membiayai kos kenderaan tersebut. Seterusnya, ubah suai rumah. Seterusnya, agensi pembantu rumah. Bagi dua bidang ini pula, ia melibatkan rumah ataupun tempat tinggal, yang mana apa-apa kecelakaan yang berlaku dari sudut ubah suai rumah ataupun pembantu rumah yang gagal untuk menepati janji-janji ataupun menepati perjanjian yang telah ditetapkan, maka tuntutan bolehlah dibuat di Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia. Seterusnya, juga jika berlaku apa-apa keadaan yang tidak kita inginkan, seperti mana-mana agensi pelancongan yang gagal untuk menepati piawaian yang telah ditetapkan, maka tuntutan juga boleh difailkan kepada TTPM. Seterusnya, mana-mana pusat rawatan dan kecantikan yang mendatangkan kesan buruk terhadap pelanggan, yang mana setelah merawat ataupun
setelah pelanggan mencuba produk-produk yang digunakan oleh pusat rawatan dan kecantikan, jika berlaku apa-apa kesan sampingan buruk, maka pelanggan bolehlah membuat tuntutan ataupun membuat aduan terhadap TTPM. Seterusnya, pakej pelancongan, sistem rangkaian dan telekomunikasi. Baiklah, untuk pakej pelancongan dan sistem rangkaian serta telekomunikasi, pihak pengguna boleh membuat tuntutan terhadap mana-mana syarikat yang terlibat atas tujuan jika terdapat mana-mana pakej percutian yang terpaksa dibatalkan ataupun ditangguh, ataupun mana-mana pakej percutian yang tidak mengikut prosedur yang telah ditetapkan, seperti contoh pakej umrah yang mana sebelum bertolak, pihak syarikat telah menetapkan bahawa para jemaah akan tinggal di sebuah hotel yang berdekatan 5 meter daripada Masjidil Haram. Tetapi jika ianya tidak berlaku dan pihak syarikat memberikan hotel yang berjauhan, maka ianya boleh diadukan kepada Tribunal Tuntutan Pengguna. Baiklah, kesimpulannya, TTPM berfungsi untuk mendengar dan mengadili tuntutan pengguna yang dibuat di bawah Akta dan tertakluk kepada peruntukan Akta Perlindungan Pengguna 1999 kurungan Akta 599 secara bebas dan adil. Baiklah, berikut merupakan serba sedikit tentang apa yang kami mahu sampaikan ataupun apa yang kami faham tentang Tribunal Tuntutan Pengguna. Baiklah, sebelum kami mengakhiri perbincangan kami hari ini, saya memetik sedikit kata-kata daripada pensyarah kita yang mana beliau ada menyebut TTPM memang jadi tumpuan untuk pengguna nak settlekan kes dengan cepat, mudah dan murah tanpa melalui proses mahkamah. Jumlah tuntutan yang boleh dibawa ke TTPM adalah tidak melebihi RM50,000 Malaysia setiap tuntutan. Dan juga kebiasaan tuntutan Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia ini banyak mendapat aduan daripada kes seperti kes umrah, kes mana-mana pakej umrah ataupun mana-mana pakej pelancongan yang mudah dikatakan sebagai scam ataupun menipu. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.